orang ini merasa wujudnya Allah, keagungan Allah dalam hati begitu takut, lalu nampak menggeletar-geletar. Inilah dinamakan mengenal Allah secara tauqi. Dan inilah yang digambarkan oleh Nabi tadi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Memang kalau kita sampai ke peringkat ihsan seperti yang diterangkan oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, maka hati kita akan rasa takut kepada Allah, tubuh kita akan menggeletar-geletar. Inilah dinamakan mengenal Allah secara tauqi. Maksud saya tuan-tuan, hendaklah kita betulkan anggapan yang salah yang kita terima, yang kita baca dari kitab-kitab yang dulu, kitab-kitab lama. Karena dalam kitab-kitab lama, dalam bahasa Melayu disebutkan antara lain, bila kita sampai kepada iman musyahadah, maka ketika itu hati kita dapat melihat Allah. Sehingga akhirnya iman musyahadah itu ialah iman di mana seorang yang beriman itu nampak Allah dengan pandangan hati. Ini satu kesilapan sebenarnya. Satu kesilapan. Yang betulnya iman musyahadah itu ialah apabila seseorang itu mengenal Allah secara zauqi. Misalnya mengenal wujudnya Allah, dirasa wujud Allah itu, lalu timbul dalam hati rasa takut hingga menggeletar-geletar. Nampak tidak ada, nampak dengan hati tidak ada. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu diterangkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu yang serupa dengan zat Allah. Berdasarkan pada ayat ini, maka zat Allah tak boleh dikenal, tak boleh dilihat, tak boleh dibanding, tak boleh dirupa. Jadi apabila zat Allah tak boleh dikenal, tak boleh dilihat, tak boleh dirupa, tak boleh dibanding, maka tak bolehlah nak dilihat oleh mata kepala, begitu juga oleh mata hati. Kalau boleh dilihat oleh mata hati, boleh dibanding, boleh berupa, boleh dirupakan. Nanti orang yang nampak Allah dengan mata hati, dia boleh bercerita, tadi aku nampak Allah dengan pandangan hati aku, rupanya Allah begini-begini. Ya. Sebab itulah zat Allah itu tak boleh dikenal sama sekali. Sebab itu Rasulullah melarang daripada membicarakan, membahaskan, membincangkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Sehingga Nabi kata, kalau ada orang bincang-bincang zat Allah ni, kamu diam. Lebih baik lagi kamu lari. Kerana tidak boleh, tak boleh dikenal. Jadi kerana itulah hendaklah kita betulkan dalam setengah kitab. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lama, memang kita akan bertemu iman di mana seorang itu melihat Allah dengan mata hati. Itu sebenarnya salah. Lagipun Imam Syaiuti, seorang ahli hadis, dia menegaskan dalam kitabnya Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, ada di sini tak salah. Ada. Kitab lain Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, kata beliau,
sudah diijma'kan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa zat Allah tak boleh dilihat dengan mata kepala dan juga tak boleh dilihat dengan pandangan hati. Ini kata Imam Syuti. Jadi kerana itulah maka mengenal Allah secara zauqi itu sebenarnya merasa. Contohnya tadilah taksairu. Ayat ini didahului oleh ayat lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taksairu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menurunkan sebuah kitab yang ayatnya mutasyabih dan kadang-kadang berulang. Taksairu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, menggetar menggigil seluruh anggota orang yang takutkan kebesaran Tuhannya Allah ketika mendengar ayat-ayat Quran yang mengandungi, yang menyebut nama-nama sifat-sifat kebesarannya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian seluruh anggota dan hati akan jadi lembut dan tenang ketika mengingati sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah tuan-tuan jadikan dalil adanya zikir dan muraqabah. Siapa yang dah suluk misalnya muraqabah ma'iyah wa huwa ma'akum ana ma kuntum, ada ayatnya. Muraqabah akhadiyah, kesaan Allah Subhanahu wa taala, kesaan zatnya. Dan apa saja ayat-ayat Quran yang menyebut sifat-sifatnya, nama-nama keagungannya, atau sifat-sifat dan nama-nama kesempurnaannya, boleh kita jadikan asas untuk bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sudah saya terangkan dalam suratul Alaq, betul-betul Allah tunjuk kepada kita dua ayat. Yang pertama mengandungi sifat nama keagungannya. Yang kedua mengandungi sifat nama kesempurnaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq, daripada khalaq ni jadi khaliq. Khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala kejadian. Jadi zikirnya ialah nama Allah, muraqabahnya ialah khaliqu kulli syai'in. Allah khaliqu kulli syai'in. Inilah menjadikan Nabi menggeletar. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Al-akram adalah nama sifat yang mewakili sifat-sifat kesempurnaan. Inilah yang menjadikan bila Nabi muraqabah kepada Al-Akram, menjadikan hati Nabi tenang, yang tadinya takut jadi tenang. Anggota Nabi yang tadi menggetar menggigil hilang.